A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita sambung perbincangan dan perkongsian kita khusus untuk menyambung semula apa yang dah pun kita bincangkan lebih kurang 2 hari yang lepas, hari Isnin, hari Selasa dan hari ini hari Rabu. InsyaAllah saya tidak keseorangan, bersama-sama dengan saya Al-Fadhil Ustaz Akmal yang akan turut berkongsi sedikit sebanyak apakah yang nak kita perkemaskan dari segi mantik dan juga practicality dalam kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan sibghatullah. InsyaAllah dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 138 itu gambaran cerita tentang sibghah Allah. Jadi kat situ siapa-siapa yang berminat boleh buka baca surah tu. Nanti kita akan huraikan sedikit demi sedikit insya-Allah. Okey, kita ucapkan terima kasih dan selamat pagi khususnya kepada sahabat-sahabat bicara maqasid semua yang dah pun online bersama dengan kita. Kita ada Abang Rashid Kana daripada Singapura. Terima kasih Abang Rashid ni yang ikut kita sama-sama ke Al-Aqsa. Saya dengan Ustaz Akmal sekali lah. BMQ 129. Tak silap saya. Okey. Alhamdulillah. Kemudian kita ada Abang Suhaimi pun daripada Singapura juga yang ikut daripada Umrah 85. Kemudian pergi Baitul Maqdis 129 bersama-sama juga. Ada Abang Harun pun tim yang sama juga. Al-Aqsa 129, Umrah 95, lebih ramai dah ni geng ni. Kak Julia pun dah masuk. Ini macam reunion tim Aqsa je ni. Kemudian kita ada sahabat-sahabat yang lain. Kita ada Smith Bijan, kita ada Kak Arfa, RU165. Kita ada Norma Syarif, belum jadi RU lagi. Kak Kamilah 165. Kak Ros, ni pun tim Aqsa 129. Umrah. Kak Ros umrah bulan puasa Ramadan. Berapa masa tu? 34. Okey, kemudian Nizah Baijan pun sama juga. Tim Al-Aqsa juga tetapi dia naik kapal lain, kita kapal lain. Dia bukan sekapal lah. Yang ni geng DIY. Dan kita ada Umi Hafsah pun geng Al-Aqsa juga tapi daripada tim yang lain umrah bukan umrah haji bersama-sama dengan kita sekali. And then kita ada sahabat-sahabat yang lain lah insyaAllah kebanyakannya daripada tim-tim umrah kita yang dah pun menyapa kita dekat dalam ruang komen kita. Terima kasih kepada semua yang sabar menunggu perbincangan untuk pagi ni insyaAllah. Sebenarnya semalam kita ada buka dalam surah 5 ayat 50. Ni untuk pengetahuan Ustaz Akmal lah. Okey, sebab semalam kita dah nampakkan afah hukum jahiliyah. Apakah yang kita nak pegang sama ada hukum jahiliyah lagi ataupun yang lebih baik dikatakan di situ adalah daripada min ahsanallah, daripada yang datangnya daripada Allah. So kita kena faham, ya Allah offer lebih baik itu Allah sudah sediakan sibrah. Sibrah daripada kalau kita tengok dalam ayat Quran sibrah ni Allah katakan maksud dia lebih dekat kepada satu bentuk two colour. Kalau kata dalam bahasa Inggeris lah, untuk kita mewarnai. Untuk kita, kalau kata sistem ni untuk kita mencorak. Okay? Pakaian anak-anak asalnya lahir putih. Jadi macam mana kita nak mencorak dia mengikut warna yang kita suka. Kita nak gayakan mengikut cara dan kaedah yang kita suka. Tapi Allah ada cara Allah. Allah mempunyai sibrah dia sendiri, acuan dia sendiri. Acuan pun sibrah juga, sebab tu kita gunakan dua perkataan yang berbeza, sibrah Allah atau acuan jahiliah, untuk kita nampakkan macam mana ayat-ayat ini nak kita sesuaikan dengan zaman kita. Sebab sibrahullah ni ramai orang tak erti, tak biasa, tak familiar. Melainkan orang yang rajin baca Quran, dia akan jumpa macam mana nak relatekan surah itu. Okay, Umi Hamsah boleh tolong postkan dekat ruang komen tu, surah 2 ayat 138.
di situ ada satu perkataan khusus untuk kita nampakkan apa cerita acuan, apa cerita sibrah yang kita nak sampaikan pada pagi ni. Okey, untuk sahabat-sahabat yang lain sama-sama tengok. Okey, yang mana yang ada Quran, dah ada nota, Quran berkata, boleh buka surah 2, surah Al-Baqarah ayat 138. Di situ ada layout dia tentang sibatullah itu. Dan kemudian antara lain yang kita nak nampakkan hari ini adalah macam mana kita nak membezakan apa yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani adalah satu bentuk acuan yang mereka sendiri mereka katakan, mereka sendiri claim mereka kata mereka dipandu oleh petunjuk. Okey, kalau kita tengok dekat ayat 135 dalam surah samalah, surah Al-Baqarah 135 tu dia dah ceritakan, dia claim Yahudi dan Nasrani ni adalah orang yang mengikuti, yang terpandu dengan petunjuk. Dia claim begitu. Tapi lepas saja ayat 138 tu nanti 139, 140, 141, Allah jawab balik di situ, sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang terpandu dengan ni. Sebab mereka claim Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka claim begitu. Tapi sebenarnya Allah bagi tahu bahkan bukan begitu. Dan dia tidak pernah menjadi orang yang musyrik. Allah nampak, Allah jawab untuk memberikan kefahaman bahawa kita semua ni adalah umat-umat yang berasalnya daripada Islam. Yang asalnya acuan yang Allah dah sediakan daripada Nabi Adam sampailah Ibrahim sebagai bapa agama, dia membawa agama yang lurus, yang hanif, agama yang sebenarnya asalnya pun dah sebenarnya Islam. Kemudian disambung oleh anak cucunya pun daripada agama yang sama, mempunyai doktrin yang sama, Islam. Dan kita sebenarnya hari ini kita nak tahu, adakah kita mengikut acuan yang sama yang Allah dah bagi kepada nabi-nabi dan umat-umat generasi selepas mereka yang terdahulu daripada kita, ataupun kita hari ini jauh mengikut acuan jahiliah yang dah pun dicipta semula oleh Yahudi dan Nasrani dalam memberikan kita satu cara kehidupan. Cara hidup ni agama. Okey, satu cara hidup yang sebenarnya semakin jauh daripada Allah. InsyaAllah pagi ni saya tidak kesorangan, jadi saya bagi peluang mukadimahnya untuk kita sama-sama pick up sedikit ke mana hala tuju yang kita nak bawa dalam perbincangan kita pada pagi ni. Okey, bagi yang lain-lain, sementara ada masa ni kongsi-kongsikan, sharekan khususnya kepada sahabat-sahabat kita, grup ke mana-mana ke, tak kisahlah, ruang untuk kita sama-sama manfaatkan ilmu ini khusus kepada kita yang sedang mencari maksud sibghatullah. Alright, tu tengok Allah dah tulis tu, apa tu dikongsikan tu, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Tu ayat yang dikongsikan oleh Umi Hafsah. Okey, wa nahnu lahu abidun. Konsep di sini adalah untuk nampakkan siapa yang duduk dalam sibghatullah ni adalah golongan-golongan kami yang telah mengabdikan diri kepada Allah. Sebenarnya saya nak suruh sahabat kita paste dekat situ untuk kita lihat sendiri sebenarnya. Lihat apa? Tengok ayat Allah di situ. Kita sambung balik topik semalam dan 2 hari lepas. Topik ni tentang pengabdian. Di situ Allah gunakan perkataan wa nahnu lahu abidun. Kita ini, semua ni, kami ini bagi Allah, kepadanya kita adalah pengabdi-pengabdi. So di situ adalah poin pengabdian. Kita duduk dalam sibghah Allah sebagai pengabdi Allah, atau kita duduk dalam acuan jahiliah sebagai pengabdi kepada sistem jahiliah ni. Kita ikut apa yang dah ditetapkan oleh sistem-sistem manusia, yang mana manusia telah pun menguasai manusia dengan cara menjadikan mereka hamba kepada sistem-sistem ciptaan manusia. Kapitalisme, satu ciptaan. Sosialisme, satu ciptaan. Komunisme, satu idealism. Yang mana manusia cipta untuk mengawal manusia. Dengan penguasaan manusia itu menjadikan mereka hamba kepada dunia yang dah pun dicipta secara propagandanya oleh Yahudi dan Nasrani. Kita tak boleh nak salahkan Yahudi semata-mata kerana mereka juga adalah orang yang didoktrin dengan Zionisme. So kita kena kenal Zionisme itu bagaimana, Yahudi ini bangsa ataupun agama yang bagaimana. Ini adalah satu konsep yang sama-sama kita nak cari jalan untuk kita keluar daripada jahiliah dan kita masuk kepada sistem Allah secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, keseluruhan, sempurna, semuanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan.
Di situ langkah-langkahnya syaitan akan mengajak kita kembali kepada kejahilan. Kembali kepada kegelapan. Keluar daripada cahaya. Keluar daripada petunjuk. Masuk ke dalam sistem manusia-manusia yang jahil. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya bagi kamu mereka adalah musuh yang nyata. So hari ini kita jangan pandang syaitan yang gaib itu, tetapi kita melihat kepada syaitan melalui ejen-ejennya, rejim-rejimnya yang berusaha untuk mengajak kita keluar daripada agama yang lurus ini, petunjuk yang jelas ini. Akhirnya kita mengikuti langkah-langkah Taghut, mengikuti langkah-langkah mereka-mereka yang telah pun memberikan kita keindahan dunia ini, kecantikan dan perhiasan dunia ini, daripada kita terjerat dengan apa yang Allah dah nak sediakan kepada kita dengan kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan khusus kepada hamba-hamba yang bertakwa. Okey, insya-Allah terima kasih kepada semua yang menonton. Tanpa lengahkan masa, saya dah pegang 10 minit, saya serahkan kepada Ustaz Akmal untuk menghuraikan dan menjelaskan apa yang nak kita kupas tentang konsep acuan Allah dan sibghatullah. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, tak dengar Ustaz, mic on ke tak? Okey. Suara macam tak dengar. Okey, kita tunggu Ustaz Akmal. Dia dah terstuck dekat situ. Itu tanda dia line dia tak berapa clear. Okey, sementara kita tunggu Ustaz Akmal settlekan apa yang patut dekat studio di Sungai Ramal Dalam. Dan insyaAllah kita akan dapat balik line bila dah okey. Alright, sekejap. Dia dah masuk dah. Okey. Alright. Okey, tak masuk suara lagi ya? Kena check connection masuk ke tak. Saya tak pasti yang lain. Kalau yang lain dapat dengar clear ke tak. Tak dengar suara. Okey. Kena adjust sikit bagi suara tu dengar. So far clear daripada Ustaz Akmal punya suara dengar tak? Test cuba suara 1 2. Baru clear. Okey. Okey, silakan. Okey. Test cuba suara. Alright, clear. Boleh. Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf lah atas kesalahan teknikal. Diteruskan dengan penyampaian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Syauqi atas peluang yang diberikan pada hari ini. Saya bersama-sama dengan Ustaz Syauqi dan bersama-sama dengan semua pendengar-pendengar setia, kepada pengikut-pengikut setia kepada bicara Mikasid pada hari ini. Dan hari ini kita nak membincangkan tentang sibghatullah. Jadi telah pun dinampakkan tadi ayatnya. Telah dinampakkan ayat 2 Baqarah 138. Sibghatullah. Sibghatullah ni satu nampakkan kat situ, satu perkataan khusus, satu perkataan yang di-highlightkan di situ, sibghatullah. Wa man ahsanu minallah sibghah. Dan daripada manakah yang lebih baik daripada celupan Allah. Wa nahnu lahu abidun. Kepada kami beribadat. Jadi kita nampakkan untuk kita mengabdi kepada Allah, untuk kita menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang taat, kita perlu tahu bagaimana sibghatullah. Apakah sibghatullah yang sepatutnya kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk diri kita, untuk isteri kita dan untuk anak-anak. Jadi kita kena kenal ni nama-nama ni. Semua yang telah Allah nampakkan dalam Al-Quran, kita perlu kenal nama-nama. Jadi bagaimana kita nak mulakan? Kita nak mulakan memahami tentang sibghatullah ni. Jadi perkara yang pertama-tama kita perlu ikut, kita perlu faham ialah tentang
kerja buat Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Itulah yang dinampakkan dalam surah Al-Ahzab 33-21 yang selalu kita telah ulang-ulangkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Okay. Liman kana yarjullah, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi memang kita kalau nak memahami segala rahsia, segala petunjuk yang dinampakkan oleh Allah, kita perlu faham perjalanan cerita Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul yang telah diceritakan dalam Al-Quran menjadi satu panduan kepada kita untuk dalam kehidupan kita, sama ada dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam pekerjaan. Jadi ini semua adalah basic atau asas kepada kefahaman di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak membina pembentukan anak-anak dan isteri melalui Al-Quran minded, kita perlu mengikut uswatun hasanah yang dinampakkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran bukan saja menceritakan perkara-perkara yang baik, tapi juga perkara-perkara yang sebaliknya, yang kita patut elakkan, cerita yang telah yang menampakkan tentang kerja buat yang salah. Jadi kerja buat salah ni kita jadikan sempadan, tapi kerja buat yang betul, kerja buat yang baik, semua tu kita perlu terapkan dalam perjalanan hidup kita. Bila kita membaca Al-Quran dengan kefahaman yang betul, kita pasti akan dapat rahsia-rahsia ini. Dan ianya bukan rahsia pun, semuanya dah tertulis dalam Al-Quran. Cuma bagaimana kita memahami dan bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita berbuat pula. Jadi kita dah faham pun, kita bercakap banyak pun, tapi kalau kita tak buat, Allah kata besar kebencian Allah kepada orang-orang yang bercakap apa yang mereka tak buat. Nah, jadi ni semua adalah asas-asas yang kita cuba nampakkan. Kita balik semula kepada cerita-cerita kisah-kisah Nabi-Nabi yang telah dinampakkan dalam Al-Quran. Jadi begitulah kita membawa cerita Sibghatullah ini. Kita tengok pula kepada ayat 30. Jadi 30 ni Sibghatullah ini adalah satu perkara yang Allah dah tetapkan sejak azali lagi. Memang itulah kemahuan Allah, memang itu yang Allah mahu kita ikut, itu yang Allah mahu kita buat pada anak-anak, isteri, pada masyarakat. Jadi bila kita tengok surah Ar-Rum ni ayat 30 fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkanlah, bangunkanlah. Nampak tak? Akim ni kita bangun, bangkitkanlah wajahmu kepada din yang hanif. Din yang hanif ni nampakkan lurus, hanif ni nampakkan benar. Jadi agama yang betul-betul hak, agama yang benar-benar tidak bengkok, tidak salah. Itulah fitratullah, nampakkan itulah fitrah Allah. Allati fataran nas 'alaiha, dan Allah dialah yang memfitrahkan manusia ke atas dia. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada pilihan lain, tidak ada perkara lain untuk penciptaan Allah. Tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan lain. Memang kita kena berada di jalan yang hanif, berada di jalan yang lurus. Kita perlu gunakan sibghatullah, berada dalam celupan Allah. Kita kena faham celupan Allah itu bagaimana. Kita perlu berbuat untuk mewujudkan celupan Allah itu, yang kita boleh celupkan pula anak kita ke dalam celupan. Jadi banyak sebenarnya kerja kita ni, bukan sekadar kita baca-baca je, kita dah terus dapat hasilnya. Banyak benda lagi yang kita perlu buat, kita perlu kerjakan. Zalika dinul qayyim, itulah din yang lurus, yang benar, yang tegak. Walakin aktsarun nas, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi itulah kita sentiasa mengikuti program-program ilmu sebegini untuk kita menjadi seorang yang mengetahui, untuk menjadi orang yang berilmu. Jadi cerita pasal berilmu, ulama warasatul anbiya, orang berilmu itu adalah pewaris kepada nabi-nabi. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul ini telah menceritakan banyak perkara kepada kita, menunjukkan banyak perkara kepada kita seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan kitalah yang sepatutnya mengambil semua ibrah pelajaran tu untuk menjadi orang berilmu, untuk kita menjalani kehidupan kita dalam keadaan
panduan, ada petunjuknya. Itulah nampak kan. Jadi kita hari ini sentiasa mencari ilmu, teruskan mencari ilmu dengan sumber yang sahih, yang tepat, yang hak daripada Allah. Itulah Al-Quran, kitab yang mulia yang kita sedang menghadap sekarang ini, yang sedang kita baca. Baiklah, kemudian daripada situ kita faham kita dinampakkan beberapa nama-nama tentang Hanif, tentang fitrah, jadi tentang penciptaan juga. Jadi cerita penciptaan Allah ni bukan saja sekadar bukan Allah itu telah menciptakan jasad kita. Allah telah menciptakan seluruh alam ini sebagaimana yang kita ada hari ini. Tapi ada satu lagi proses penciptaan yang perlu kita lalui, iaitu proses penciptaan akhlak dan pribadi. Akhlak dan pribadi inilah sebenarnya yang Allah banyak ajarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita cerita tentang Yahudi dan Nasrani tu, sebenarnya kita bukan nak memandang kepada bangsa. Kita bukan nak memandang kepada kaum-kaum dan suku-suku. Tapi kita nak, apa yang Allah ceritakan ialah sikap-sikap mereka terhadap wahyu yang tunjukkan kepada, yang telah diberikan kepada mereka. Tadi telah dinampakkan tentang perangai orang Yahudi dan Nasrani ni. Kalau dinampakkan tadi ayat 2:135, kita dah nampakkan 2:135. Jadi kat sini seperti yang telah dibacakan tadi, dia akan mengajak kita semua kepada fahaman dia. Jadi nampakkan masalahnya ialah berbeza fahaman. Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya dulu adalah perkara pertama yang mereka dapat daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka sebenarnya adalah Islam. Cuba kita tengok wasiat Ibrahim seperti dalam ayat yang sebelumnya, iaitu Al-Baqarah 132. Okey, dalam surah Al-Baqarah 132 itu dinampakkan wassa biha Ibrahim, dan diwasiatkan dengannya Ibrahim banihi, pada anak-anaknya, wa Yaqubu, dan Yakub, ya baniya, dan anak-anak kepada Yakub. Innallaha astafa, sungguhnya Allah itu telah memilih agama ini menjadi ikutan kamu. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslim, melainkan kamu dalam keadaan muslim, keadaan Islam. Jadi memang apa yang dibawa sejak zaman Ibrahim, malah sejak zaman Adam pun sebenarnya adalah agama Islam. Tiada namanya agama Yahudi atau agama Nasrani, agama-agama yang dinampakkan sebagai agama langit. Ini Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya adalah pecahan-pecahan daripada Islam. Apabila mereka salah faham, apabila mereka tak nak faham, apabila mereka menolak segala petunjuk yang telah diberikan, tidak setuju, jadi mereka jadi sebahagian yang lain, jadi segolongan yang lain daripada golongan Islam. Inilah yang kita tak nak berlaku kepada anak-anak, isteri, daripada keluarga kita, tidak terkeluar daripada celupan Islam itu sendiri. Jadi kita kena faham bagaimana celupan Islam itu berdasarkan pemikiran-pemikiran ataupun kefahaman-kefahaman yang telah ditinggalkan, wasiat-wasiat yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim. Itulah millata Ibrahim. Millata Ibrahim itu dalam ayat yang sebelumnya 2130. Jadi kalau kita nak bukakan tadi, macam Ustaz Syakir nampakkan banyaklah ayatnya, sampai daripada 2130 tu kita boleh ceritakan terus sampai 2141, 142. Malah kalau kita baca seluruh Al-Baqarah tu pun memang banyaklah Allah dah ceritakan, bermula dengan tentang orang-orang beriman, orang bertakwa, orang percaya pada perkara gaib, kemudian orang-orang tutup hatinya, yang tidak mahu mendengar, melihat dan mendengar dan melihat, yang tidak mahu menerima apa yang disampaikan. Dan Allah ceritakan tentang Yahudi dan Nasrani, dan sehinggalah kepada Ibrahim ini, bagaimana Ibrahim adalah sebagai bapa agama. Bapa agama ni bukan maksud dia yang memulakan agama, tapi dia memulakan satu langkah yang paling krusial sekali dalam pembinaan sebuah agama, iaitu pembinaan keluarga. Inilah perkara-perkara yang dinampakkan Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Ibrahim pun menghadapi kesukaran dalam membentuk anak-anak dan isteri. Bagaimana yang berlaku kepada Nabi Adam, bagaimana yang berlaku kepada Nabi Nuh, bagaimana yang berlaku kepada Nabi Lut. Jadi itu semua adalah cabaran-cabaran yang diterima oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Mungkin faham, mereka mungkin berbuat, tapi ada banyak lagi perkara. Banyak lagi perkara yang kita perlu faham. Kenapa mereka ni semua menolak
petunjuk ini. Mereka tak mau ikut. Adakah salah cara kita pada awal ataupun ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ni ada, kalau kita baca 2135 ni kita faham bahawa salah satu faktornya ialah daripada faktor luaran. Faktor luaran iaitu orang-orang yang mempunyai doktrin-doktrin ni, dia nak mengajak anak-anak kita kepada doktrin-doktrin yang lain selain daripada doktrin Islam. Jadi ini yang kita kena perlu sensitif, perlu prihatin. Tapi apa yang dinampakkan tadi, satu perkara ialah kain putih. Jadi apa-apa masalah, apa-apa akibat yang berlaku pada hari ini juga, kita perlu reflect kepada bagaimana pembawaan kita sejak daripada awal lagi anak itu lahir. Dia anak itu lahir sebagai sebuah kain yang kita anggapkan sebagai sebuah kain yang putih itu, maknanya belum ada apa-apa lagi suci bersih, kita yang mencorakkannya. Kita mencorakkan dengan fahaman selupan Allah ataupun dengan fahaman syaitan. Itulah dua perkara, Allah ke syaitan. Jadi sebab itu kita sentiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kita dilindungi daripada syaitan, dan syaitan itu tidak datang seorang, dia datang dengan sahabat-sahabat, dengan karakannya. Jadi begitulah. Itu saja mukadimah. Serahkan dulu kepada Ustaz Syauqi. Okey, terima kasih Ustaz Akmal. Itu mukadimah yang diberikan, itu pun rasanya dengan hujah-hujah yang menampakkan turutan bacaan ayat-ayat yang kita boleh fahami, kita jelas dan kita kena nampak. Dan sangat menarik bila kita nampakkan tentang kain putih ni, kena dengan hadis Nabi, bila Nabi nampakkan anak-anak ni lahir ibarat kain putih, atas tanggungan ibu dan bapanya lah untuk mencorakkannya, mewarnakannya, menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ini, apa yang Nabi cakap tak akan keluar daripada frame ayat dalam Al-Quran. So Al-Quran dah menampakkan kepada kita sebenarnya musuh kepada doktrin agama ni sebenarnya tak jauh daripada Yahudi dan Nasrani. Dan mereka ini, kalau buka Al-Baqarah tu, mereka tidak akan berputus asa daripada mengajak kita untuk mengikuti mereka. Itu Yahudi. Mereka pula tak akan selama-lamanya, mereka ni tak akan berdamai dengan kita. Mereka tak akan pernah redha dengan Islam. Tak akan pernah redha dengan apa yang kita nak bawa. Dan kena faham, Yahudi dan Nasrani ni adalah pecahan daripada apa yang dah dibawa oleh Nabi Ibrahim, dibawa oleh Nabi Musa, kemudian disambung oleh Nabi Isa. Ni kena kenal idea yang datang serta membawa kepada kefahaman yang berpecah belah. Alright? So bila kita nampak daripada mana pecahan ini, dan baru kita boleh pergi lebih jauh. Sebab kita kena tahu daripada sekolah dulu, saya tak pastilah siapa daripada kalangan-kalangan kita ni, dan saya pernah bertanya, termasuklah ketika buat haji dulu dan juga dalam sesi umrah, beberapa umrah dulu, kita pernah tanya kan, kalau kita tanya jemaah-jemaah, Nabi Musa dengan Nabi Isa ni dulu kecil-kecil dekat sekolah dulu kita diajar seolah-olah Nabi Musa tu bawa agama lain, Isa tu bawa agama lain. Seolah-olah begitu yang kita dinampakkan, sampai kita letak dalam kepala, sebab mereka ni kita diperkenalkan dengan agama-agama samawi. Siapa pernah ingat lah, kalau kata sekolah dulu, buka saja buku sejarah, kalau buka buku masuk universiti, kita akan masuk TITAS, Tamadun Islam, Tamadun Asia. Kan, kita akan belajar TITAS. Dalam itu pun ada dinampakkan tentang agama-agama samawi. Salah satunya agama samawi adalah apa yang dibawa oleh Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Begitu sekali dinampakkan. Seolah-olah semua Nabi-Nabi ini tidak ada hubung kait. Padahal Allah jawab dekat dalam Quran tu straight. Semua itu adalah mereka daripada agama Islam. Dan mereka semua adalah Muslim. Bila dinampakkan mereka ini adalah orang-orang yang tunduk, yang menyerah diri. So siapa Yahudi dan Nasrani? Mereka adalah golongan-golongan yang tidak mahu tunduk kepada apa yang Allah dah berikan. So mereka terpaksa keluar daripada line yang dah lurus ini, jalan yang dah lurus ni, dan mereka membuat satu pembohongan. Mereka mencipta satu doktrin baru. Mereka bawa satu bentuk acuan agama yang baru mengikut nafsu mereka. Mereka pakai ayat-ayat Allah, tetapi mereka tukar mengikut keinginan mereka. Mereka ambil apa yang dalam kitab, tetapi mereka menulis dengan tangan mereka sendiri.
untuk menunjukkan kepada manusia yang lain bagaimana flaw-nya agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Jadi di sini permainan yang kita kena faham. Sejarahnya bukan daripada zaman sekarang. Sejarahnya way before zaman kita lagi. Daripada zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, semua itu sudah pun menampakkan bagaimana doktrin-doktrin yang dibawa oleh golongan-golongan Yahudi dan Nasrani ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengeluarkan kita daripada jalan yang lurus ni. Alright? So once kita dah tahu sejarah, ini sejarah. Sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran. Sejarah yang nak membetulkan balik fahaman-fahaman yang kita dapat daripada sistem pendidikan kita. Sama ada baik daripada sistem yang formal maupun kita dapat kadang-kadang daripada nenek moyang kita, daripada apa yang disampaikan oleh orang tua-tua kita dulu yang diberikan secara cerita-cerita yang kita dengar. Mungkin daripada kisah dongengnya lah, apa semua bagai. Semua itu adalah salah satu daripada sumber ilmu yang kita dapat. Tapi malangnya apa yang kita dapat itu, dia tidak memberikan kita satu kefahaman yang jelas. Melainkan apabila kita kembali semula kepada rujukan yang asal. Daripada mana rujukan asal tu? Al-Quran. Daripada kitab. Kitab ini, dia akan membenarkan kitab-kitab yang lain. Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Jadi tugas dan tanggungjawab kita sekarang ni adalah macam mana kita nak kembali semula kepada sibrah Allah. Dan menarik sangat bila Ustaz Akmal nampakkan apa yang ada dalam Al-Baqarah itu sendiri, keseluruhan surah Al-Baqarah itu sendiri adalah satu cerita tentang sibrah. Hari ini, sibrah kita dinampakkan dalam bentuk sistem lembu. Kita semua ni jadi satu makanan. Nabi cakap, akhir zaman nanti, umat Islam ramai, ibarat buih di lautan. Buih ni tak jadi apa-apa. Dia nak kata air pun tidak, nak kata satu elemen yang bukan air pun tidak juga. Dia adalah satu buih. Dia tak boleh jadi minuman. Dia makan tak rasa apa. Okay, kalau kita minum pun dia tak menghilangkan dahaga. So, buih ni ada tetapi tak ada guna. Tak bermanfaat. Dinampakkan gambarannya begitu. Kalau kata sabun, yang kita pakai elemennya adalah air yang bercampur dengan sabun. Buih-buih itu nak nampakkan reaction, chemical reaction terhadap apa yang ada di dalam buih tadi tu. Alright? So kita hari ni hanyalah jadi sebahagian daripada orang kata aksesoris yang nampak banyak, nampak ramai. Kita berbangga-bangga dengan jumlah kita yang ramai, tapi hakikatnya umat Islam dalam keadaan berpecah belah. Siapa yang memecahkan kita? Siapa yang membelah kita ni menjadi umat-umat yang terpisah-pisah ni? Ini adalah salah satu daripada apa yang dah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dalam membuatkan kita ini jauh daripada kebenaran agama yang sebenar. Mereka buat kita ni jadi hamba kepada dunia. Mereka cipta dunia yang indah-indah. Mereka cipta sistem-sistem yang menyebabkan kita terkeluar daripada kebenaran agama yang hak. Lalu kita masuk ke dalam sistem yang batil. So kita hari ni ramai. Tapi Nabi kata apa? Tapi kamu menjadi makanan kepada orang-orang kafir. Ibarat kita ini dikerumuni. Tahu, kita dahlah duduk dekat tengah-tengah, kita jadi makanan. Kita jadi lauk, kita jadi ulam kepada umat yang sedang merosakkan kita. Sedang mencipta kita ni jadi orang-orang yang jahil. Kembali semula kepada kegelapan. Dan di situ sebenarnya kita nak mencari jalan. Macam mana kita nak tahu yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Sebab kebanyakan kita ni dia tak jumpa. Mana satu sebenarnya adalah yang betul-betul kita kata, ini dah betul dah. Tengok pula yang ni macam betul juga. Yang ni macam. Jadi kita pun balik-balik pada asal. Macam mana Nabi Ibrahim dulu mencari kebenaran. Dia pergi cari matahari, dia pergi cari bulan, dia pergi cari bintang, dia pergi cari pokok, dia pergi cari bumi, cari tanah, cari macam-macam benda. Hanya nak mendapat kepastian yang mana satu yang betul. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Dia terpaksa bertahanut di Gua Hira semata-mata nak memastikan di manakah kebenaran agama yang hak ini dalam sudut pandang yang jelas datangnya daripada petunjuk Allah. Nabi terpaksa bertahanut. Why? Semata-mata untuk mencari semula kebenaran agama. Dan akhirnya Allah menjawab melalui perintah yang disampaikan melalui Jibril. So kita hari ni pun tak bolehlah nak kata kita bertahanut tunggu tunggu Jibril turun bagi kat kita wahyu. Dah tak berlaku dah macam tu. Sebab nabinya sudah tidak ada. An-Naba sudah pun sampai kepada kita melalui kitab. An-Naba itu adalah berita
besar. Berita besar yang sampai kepada kita melalui Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelum ni. So tanggungjawab kita sekarang ni adalah kita nak kena keluarkan diri kita daripada kezaliman, kebatilan dan kita menyelamatkan anak cucu keluarga kita daripada menjadi sebahagian daripada makanan, ulam, jadi lauk kepada sistem jahiliah ni. Okey, kalau kita nak cakap tentang lauk, nak cakap tentang jadi makanan kepada orang kata apa? Jadi makanan kepada Ustaz Akmal tengah ada masalah dengan dia punya. Okey, kita tengah tunggu dia masuk balik. Okey, kita boleh tengok apakah maksud lain bagi sibrah. Dia ada dua maksud sibrah ni. Satu acuan tadi. Okay. Satu lagi kalau kita tengok daripada sudut lain, kalau kita tengok dari sudut yang lain, dia nak nampakkan tentang orang kata dia nak jadi sebagai satu makanan, satu acuan dan dia juga jadi makanan. Tengok dalam surah yang sama 2 ayat 138, kita compare dengan surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 20. Okay, nanti kita akan tengok. Alright, jom kita pergi. Tengok dekat dalam surah 23 ayat 20. Alright. Okay, saya share sekejap. Sekejap Ustaz Akmal masuk nanti. Okay, cuba kita tengok dekat situ. Yang ni saya buka ayat 138 balik. Sebab tak apa, perkataan sibrah ni, saya nak tengok ni sibrah ni. Kan? Kita nak klik dia. Tengok root word dia. Okay. Boleh tengok Kalau tengok root word, dia akan jadi membawa maksud surah 23 ayat 20, maksud dia lauk. Okey, saya rasa kat sini tak keluar ni. Dia kena tengok dekat sini. Okey. Boleh nampak tak? Ke display saya ada masalah? Saya rasa macam display saya yang ada masalah ni. Nampak Okey. Display 1 2. Okey. Alright, suara Ustaz Akmal clear. Video tak masuk. Video tak masuk. Okey, patutlah pun. Okey, kalau video tak masuk, kita kena keluar balik dululah. Okey, video masuk tak? Tak masuk lagi? Tak. Okey, kalau tak masuk, sambil-sambil tu kita kena ajak Ustaz Akmal dulu tengoklah sementara saya betulkan. Okey, tak apa, surah 23-20 tu buka, tengok dekat perkataan dia tulis kat tu sibrin. Apa dimaksudkan dengan sibrin? Dia cerita tentang lauk. So dua makna sibrah bermaksud acuan satu, tetapi dalam makna yang lain dia juga adalah menampakkan tentang makanan. Kalau kata kita hari ni daripada surah Al-Baqarah, kita tengok dia jalan dekat ke Ali Imran, lepas Ali Imran dia masuk surah An-Nisa, lepas An-Nisa dia masuk surah Al-Maidah, cerita tentang hidangan. Kalau kata kita tak berjaya dibaiki, dibetulkan fahaman dan juga doktrin lembu yang diletakkan dalam kepala kita. Apa doktrin lembu ni? Kita ni hanya jadi haiwan yang digunakan untuk membajak. Untuk apa? Digunakan untuk mengeluarkan susu. Digunakan untuk menjadi daging makanan kepada manusia. Contohnya, jadi sebahagian daripada sistem lah. Kita digembala, kita diternak. Masuk office, balik petang, kemudian kita duduk dalam sistem dia, kita digunakan dalam sistem ekonomi dia, kita terpaksa berhutang, kita bergantung kepada riba, kita digunakan sebagai orang yang bergantung kepada kad kredit, kita duduk dalam sistem kapitalisme. Ini semua adalah sistem Al-Baqarah.
Jadi kalau kata kita tak berjaya keluar daripada sistem ni, kita akan kekal jadi hidangan. Al-Maidah tadi tu. Baik suami, Ali Imrannya, baik Nisa'nya, kita dengan anak-anak kita semua menjadi hidangan. Kalau kita tak boleh keluar, kita kekal menjadi Al-An'am, surah yang ke-6. Menjadi golongan-golongan yang dah pun diternak, haiwan ternakan. Dan kita tak mampu untuk ditinggikan dalam surah Al-A'raf itu. Dan kita semua adalah rampasan perang yang menjadi orang yang tewas, orang yang kalah dalam kita membangunkan balik agama dengan doktrin yang sebenar. So di situ flow ayat Quran daripada surah tu, daripada surah pertama sampailah surah yang ke-8. Kalau kita nak keluar dari sistem ni, kita kena jadi orang yang bertaubat. Ayat yang ke-9. Tu yang Ustaz Akmal nampak kan. Macam mana cerita tentang Sibghatullah tu, keseluruhan Al-Baqarah itu sendiri dah menampakkan tentang sistem. Macam mana nak menampakkan tentang acuan. Sebab dalam surah Al-Baqarah tu semua cerita boleh dikatakan ada dalam tu. Termasuklah cerita sistem hutang piutang apa semua, ribanya pun semua dah diceritakan dalam surah Al-Baqarah tu sendiri. Okey? Saya serah balik kepada Ustaz Akmal untuk sambung. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syauqi. Okey, harap lepas ni masalah teknikal tak berlaku lagi lah. Dah, saya pun ada masalah juga ni. Kita nak tunjuk display pun ada problem. So kita kena check, double check balik apa yang tak kena ni. Okey, tak apa, saya serah dulu kepada Ustaz Umar. Okey, baik. Antara perkara yang nampakkan tadi ialah sebenarnya bukan kita nak menghina bangsa-bangsa ataupun kita nak merendah-rendahkan bangsa, dan perkara-perkara ini semuanya dilarang oleh Allah. Apa yang kita nak ialah apa yang berlaku kepada orang-orang terdahulu. Sebab yang diceritakan dalam Al-Quran ini adalah berdasarkan kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana sikap mereka kepada Allah, sikap mereka kepada wahyu, sikap mereka kepada Rasul, kepada semua segala apa yang telah disampaikan kepada mereka, mereka menolak, mereka mempersoalkan. Itu cerita masalah orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita nampakkan tadi dalam ayat 2:1-3-5 tadi, menampakkan mereka tidak bersetuju. Ini masalah. Kalau kita tidak bersetuju ni, kita tengoklah anak-anak kita, isteri kita, kalau masalahnya tidak setuju, jadi kenapa tidak bersetuju? Jadi tidak bersetuju itu menjadi satu bibit perbalahan, menjadi satu bibit ketegangan di dalam keluarga. Jadi ini kita memerhatikan ayat-ayat Al-Quran ini berdasarkan nama-nama yang Allah beri tadi, kita tengok bagaimanakah perangai mereka, bagaimanakah set ataupun kumpulan kisah-kisah mereka ni, bagaimana sifat-sifat buruk yang diceritakan tentang Yahudi, tentang Nasrani. Jadi berdasarkan perkara itu kita memerhatikan, kita sentiasa menilai bagaimana tingkah laku diri kita sendiri, anak kita sendiri dan isteri kita lah. Jadi bagaimana kita nampakkan tadi tentang Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi kita memerhatikan bagaimana pula perkara-perkara baik yang dinampakkan, yang ditunjukkan oleh Rasul. Jadi di situ ada dua perbezaan, dua golongan ataupun sebenarnya banyak golongan lah yang dinampakkan, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, orang kafir. Itu semua adalah golongan-golongan yang perlu kita kenal. Bagaimana kita nampakkan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13, dinampakkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Sungguhnya wahai manusia, ini seluruh manusia ni, di ayat ini ditujukan kepada semua kita. Sungguhnya telah diciptakan di kalangan kamu min zakara wan unsa, daripada lelaki dan perempuan. Waja'alnakum, dan dijadikan antara kalian syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qaila lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan. Kita kena, kat sini dinampakkan lita'arafu, kita kena arif, kena tahu. Kita kena ambil tahu, kita perlu selidik, kita perlu kaji. Bagaimana sikap-sikap suku-suku, bangsa-bangsa, malah kita disuruh mengkaji bagaimana sikap perempuan dan sikap lelaki. Kerana sungguhnya sikap lelaki dan perempuan ni berbeza. Inna akramakum, sungguhnya semulia-mulia indallah di sisi Allah atqakum, mereka yang bertakwa kepadanya. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi kat sini dinampakkan bagaimana yang Allah pandang ialah takwa, komitmen kepada semua wahyu petunjuk yang telah diberikan. Jadi bagaimana kita bertakwa, kita beriman kepada perkara yang gaib, kita beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Jadi itulah bagaimana kita sebenarnya menunjukkan kesungguhan kita dalam mencari keredaan Allah, dalam menjadi seorang yang betul-betul beriman. Dan bagaimana kita tak mempersoalkan bagaimana sibghatullah itu yang Allah telah nampakkan dalam Al-Quran, fitrahnya telah dinampakkan.
bagaimana pula kita meletakkan diri kita untuk benar-benar mengikut jalan yang telah ditunjukkan. Bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita menjalankan ilmu, bagaimana kita merujuk untuk mendapatkan ilmu, sentiasa berada dalam majlis ilmu. Jadi itu pula adalah tanggungjawab kita. Jadi kat situlah bagaimana kita nak memulakan, bagaimana kita nak mencelupkan diri kita sendiri dalam celupan Allah sebelum kita mencelupkan orang lain dalam celupan yang telah bermula dengan apa yang kita bina lah. Kita bina berdasarkan kefahaman Al-Quran itu. Itulah perkara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Perkara pertama yang dilakukan mestilah dia membina diri dia dulu. Kemudian dia membina isterinya. Setelah membina isterinya barulah dia boleh membina anaknya. Setelah membina anaknya barulah dia boleh diajak Ibrahim boleh mengajak Ismail itu untuk membina rumah pula. Jadi rumah yang menjadi tumpuan kepada seluruh masyarakat Islam. Sehinggalah pada hari ini kita nampak uswahnya bagaimana benda itu berkembang daripada zaman Nabi Ibrahim sehinggalah zaman Nabi Muhammad, sehinggalah pada hari ini. Kita nampak hasilnya yang begitu luas, yang begitu besar, yang sepatutnya memang kita kena ambil ibrah, pelajaran daripada bagaimana permulaan Nabi Ibrahim membina semua, bermula daripada keluarganya sendiri, anaknya, bagaimana sikap isterinya apabila nak ditinggalkan di tanah Mekah pada waktu ketika itu, bagaimana sikap isterinya pula yang berulang-alik mencari air untuk anaknya, dan bagaimana pembentukan anaknya itu sehingga anaknya tunduk kepada perintah Ibrahim. Asalkan perintah itu daripada Allah, pastinya mereka akan tunduk. Tak ada banyak soal. Dengan kita dah bukakan tentang balaghul hulum, balaghul asyuddah, tentang balik. Jadi bagaimana anak-anak Nabi Ibrahim itu dibentuk sehingga menjadi mempunyai kematangan akal fikiran pada usia yang sangat muda, sehingga apabila nak disembelih rela saja dengan ketetapan itu. Sedangkan yang nak disembelih sebenarnya itulah tadi dinampakkan perangai binatang, perangai lembu, sistem-sistem jahiliah, sistem-sistem lembu, sistem kambing ni semua ni yang berdasarkan nafsu, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan akal. Ini semua sebenarnya yang perkara yang kita nak sembelih, bukannya orangnya. Jadi hari ini kita mengambil ibrah itu, kita pergi sembelih lembu, kita pergi berkorban. Itu semua hanyalah sebagai satu bagaimana kita memperingati peristiwa itu, tapi yang paling penting ialah bagaimana kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah daripada apa yang berlaku. Itulah sibghatullah yang sebenarnya telah dinampakkan oleh nabi-nabi terdahulu untuk kita teruskan pada hari ini dengan kefahaman, dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang jelas, supaya kita faham setiap apa yang kita buat tu ada pelajarannya untuk kita. Banyak pun orang dah sembelih lembu, sembelih kerbau, macam-macam haiwan dia dah sembelih, tapi haiwan dalam diri dia tak sembelih-sembelih lagi. Masih lagi berperangai seperti haiwan. Jadi banyak cerita-cerita tentang haiwan diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita sendiri yang nak mengambil pelajaran-pelajaran berdasarkan apa yang Allah nampakkan. Jadi itulah bagaimana nampakkan tadi, Allah dah nampakkan kita kena ikut sunnah Rasul, kena kenal kaum-kaum ni. Bagaimana Adam pula memang pada awal-awalnya memang diajarkan tentang nama-nama. Tentang Yahudi siapa, Nasrani siapa, golongan musyrik ini siapa. Jadi memang kita tak akan mampu untuk jelaskan semuanya pada hari ini, tapi perkara ini akan dibincangkan secara berterusan, sama ada dalam program ini atau program parenting secara khusus yang dikelolakan nanti oleh Ustaz Syauqi dan rakan-rakan. Jadi kita harap perkara ini berterusan, semua orang berterusan untuk berlumba-lumba, bersemangat, sentiasa berkobar-kobar untuk mencari ilmu ini. Kumpulkan sikit demi sedikit, laksanakan sikit demi sedikit, semua kita memperbaiki, semua kita faham betul-betul sibghatullah ini, sehingga kita mampu melaksanakan dalam isi rumah kita, sehingga kita sebenarnya kita telah mengikuti uswatun hasanah yang telah ditunjukkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Itu tambahan daripada saya, serahkan semula kepada Ustaz Syauqi. Okey, terima kasih Ustaz. Kita nampak satu ayat saya suka untuk kita nampakkan tentang macam mana kita nak kena memahami ayat-ayat yang Allah dah jelaskan kepada kita. Bukan sekadar ayat yang orang kata kita jadikannya sebagai ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu sebagai
sesuatu yang kita mengharapkan kepada pahala semata-mata. Dan pahala yang kita nak itu adalah pahala yang memberikan kita satu panduan, pahala yang memberikan kita satu penjelasan, satu orang kata kebaikan yang kita boleh manfaatkan dari sudut makna dan juga maksud yang jelas. Dia bukan sekadar kita gunakannya untuk kita mengharapkan kepada amalan di mulut, tetapi bagaimana ayat-ayat ini digunakan sebagai satu bentuk bacaan yang mampu memberikan kita kobaran semangat, mampu untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan. Hari ini semua orang dah nampak kita duduk dalam satu sistem yang ada yang rasa dia tahu ini kita duduk ni macam tak kena je ni, ada benda je yang tak kena kan. Duduk dalam keadaan kita ni Allah suruh macam ni, tapi dekat luarnya macam ni, kita nampak macam tu. Kita dah tahu dah Allah kata haram, yang itulah yang manusia tengah kejar-kejar. Allah kata benda tu salah, yang itulah yang kita duduk tengah buat, tetapi hakikatnya kita tak jumpa jalan keluar. So Al-Quran sebenarnya dah ada dah, dan dia sebenarnya memang itulah tujuan dia diberikan kepada kita, untuk mengeluarkan kita daripada satu sistem yang sedang dirosakkan oleh manusia. Okay, itu satu kerja yang berat lah untuk kita nampakkan. Okay, saya rasa saya berminat untuk kongsi balik skrin tadi. Okay, tak apa, kita tengok sekejap skrin ni. Okay, tu dia. Saya nak nampakkan yang tu tadi. Daripada satu ayat syajarah. Yang ni tadi cerita tentang Sibqin tadi tu. So kalau kita tengok dekat sini, dinampakkan dua. Kalau surah daripada ayat 138 tadi, dinampakkan tentang celupan, tentang acuan, tentang satu corak pattern. Daripada surah 23 ayat 20, dinampakkan tentang lauk. So kena tahulah beza macam mana kita nak membaca ni. Alright. So kalau kita rajin membaca, dan kita akan nampak apa beza Sibghah, apa beza Sibrin. Dan dua-dua daripada kata akar, kata akar yang sama. Alright. So itu satu. Dan ayat daripada surah 23, 20 ni juga sangat-sangat menarik. Dimulakan dengan wasyajaratan takhruju min turis Sina. Daripada turis Sina ini cerita tentang apa yang ada dalam kataan yang jelas. Allah nak bagi tahu sejarah daripada Nabi-Nabi Musa contohnya. Tur Sina ni, gunung ataupun dikatakan bukit Tur Sina ni, dah panggil bukit Tur Sina lagi. Kan? Tur tu sendiri dah cerita tentang satu gambaran bukit, satu gambaran gunung. Tapi dinampakkan dia tumbuh dengan minyak. Minyak ni cerita pokok zaitun, dan ada lauk, ada makanan yang kita boleh makan. So siapa yang dah sampai Baitul Maqdis, sampai Aqsa, kita boleh tengok satu dipanggil Mount Olive, Bukit Zaitun. Di situlah dikatakan antara tempat lokasi yang sangat-sangat menarik. Kalau kata kita rajin, kita tengok dekat situ ada tempat yang menampakkan gambaran macam mana zaman Nabi dulu, begitulah keadaannya. Tapi hari ini Israel buat apa dengan Palestin? Dah macam-macam benda dah dia buat. Kita nak pergi tengok tempat-tempat tertentu, hanya tinggal dari sudut satu cerita dan kisah-kisah yang diturunkan secara verbal ataupun secara nenek moyang. Kita nak baca tandanya, kita kena refer balik daripada Al-Quran. Sebab Quran, mereka dah nampakkan dengan jelas. Allah dah nampakkan dengan jelas tanda-tandanya. Kita sampai sana saja, kita nak pair saja, klikkan saja dengan Al-Quran. That's why dalam ayat tu dinampakkan syajarah. Cerita tentang pohon. Pohon ini bukan cerita, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, ini adalah satu bentuk sejarah. Satu cerita tentang pokok yang kita nampak, dia mesti ada sejarah dia. Daripada dia jadi sebatang pohon yang tinggi tu, dia bermula daripada benih. So kita nak tengok benih mana yang ditanam. Apakah yang diletakkan dalam benih tersebut yang bercambah, akarnya bagaimana, pokoknya tumbuh bagaimana sampai dia boleh membesar. Jadi satu pohon yang boleh menaungi manusia di bawahnya. So kita ni orang yang bagaimana? Kalau cerita pokok akidah kita tu bagaimana? Pokok kefahaman kita bagaimana? So tengok dalam surah Al-Ma'idah, ni kita pergi ke cerita makanan. Al-Ma'idah, tengok ayat 48. Kita tengok surah 48. Allah kata dalam surah 48 ni apa? Wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepada kamu al-kitab, satu kitab, bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqan, yang membenarkan
lima baina yadai, terhadap apa yang di antara dua tangan kamu. So di antara dua tangan kita ni sebenarnya kalau kita baca kitab Al-Quran, dia akan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, bil haqq, dengan kebenaran. Yang ini yang kita nak. So Allah bagi kita Quran untuk kita membaca dengan kebenaran yang jelas datangnya daripada Allah. Bukan lagi ciptaan manusia. Bukan lagi yang manusia tulis. Bukan lagi daripada tulisan-tulisan manusia. Tak. First thing first, bagi seorang anak, kalau kita ada anak umur 7 tahun, kita dah kena kenalkan dia dengan Al-Quran. Kena kenalkan dia dengan kitab. Kena kenalkan dia dengan kefahaman. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Supaya anak ni jelas. Dia ni lahirnya Islam, dia tahu asal usul dia. Syajarah tadi, dia tahu pohon yang dia keluar ni daripada mana. Perut mak dia keluar daripada perut mak ni, mak dia Islam. Islamnya bagaimana mak dia faham. Bapa yang faham Islam tu bagaimana. Itu konsep yang kita nak kena sama-sama fahami. Kena jelas ni. Kalau tidak, keluar daripada perut mak, mak tu pula nak corak dia, nak jadi Yahudi ke Nasrani ke Majusi. Ini cerita yang kita kena faham. Ni relate balik. Kalau tidak, anak kita tak keluar daripada Islam yang betul, yang jelas, dan jadi makanan lah kepada orang-orang yang nak mengajak kepada kesesatan. Yang nak mengajak jauh daripada kebenaran. Itu yang kita kena tahu. Dan Allah kata apa? Baina yadaihi minal kitab. Kemudian, wa muhaiminan alaihi. Yang menjaga ke atasnya. Apa yang jaganya? Daripada Allah bagi kat kita Quran, dia bagi kita satu ayat yang memelihara kebenaran kitab-kitab yang lain. Kemudian, fahkum bainahum, maka putuskanlah di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang dah diturunkan oleh Allah. Inilah sibrah yang Allah nak, acuan yang Allah nak kita pegang. Wala tattabi' ahwa'ahum. Tadi kita baca dalam surah 2 ayat 208, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Sekarang ni Allah kata apa? Wala tattabi' ahwa'ahum. Jadi sebenarnya syaitan tadi tu adalah hawa nafsu. Nafsu keinginan kita ni. Jadi syaitan ni, gambaran syaitan tu, yang nyata, yang jelas tu, yang nampaknya rupa manusia tu. Yang gaibnya nafsu dia. Tahu? Nafsu gaib. Tapi nafsu tu duduk dalam kat mana? Dia duduk dekat dalam badan manusia. Jadi syaitan tu siapa? Jawab sendirilah. Okay? Pandai-pandailah memberi gambaran siapakah syaitan itu. Okey? Amma, dari apa? Ja'aka, yang telah datang kepadamu milanal haq. So kalau dah datang kepada kita kebenaran dan kawan kita datang, alah jomlah kita enjoy sekejap, poya-poya sekejap. So siapa dia syaitan itu? Kan? Yang ngajak itulah yang kita kena kenal. Ni janganlah nanti pergi cakap kan, bini balik rumah nanti bini ajak, jom bang kita makan KFC. Mengikut hawa nafsu. Terus je cop bini tu. Tak pasal-pasal bini kena cop. So, kita kena tahu siapakah orang yang mengajak kita kepada kesesatan. Yang nak mengajak kita menjauhi kebenaran. Menjauhi yang hak. Mendekati yang batil. Membawa kita jauh daripada kebenaran agama yang sebenar. Kemudian, likullin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat kami jadikan di antara kamu syarak. Ni syir'an ini dipanggil peraturan. Syarak, satu hukum, hakam, syariat. Wa minhaja, dan satu minhaj. Ni dipanggil minhajul mu'minin. Tu kalau selalu siapa yang duk baca buku lah kan. Dia jadi satu minhaj, satu jalan yang terang, satu jalan yang lurus, satu jalan yang jelas. Itu dipanggil. So, Allah dah bagi kita acuan, Allah dah bagi kita jalan, kebenaran yang kita boleh nampak. Apa hala tuju kita, destinasi kita, ke mana kita nak pergi. Syaitan pun, dia akan bawa jalan yang bengkok. Dia akan bawa kita menjauhi syariat. Dia akan bawa kita keluar daripada syariat. Itu kerja syaitan, menyesatkan kita daripada agama. Itu juga yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Dia bagi kita pornografi, dia bagi kita kapitalisme, dia bagi kita riba, dia bagi kat kita arak, dia bagi kat kita macam-macam benda. Why? Kerana dia nak kita keluar daripada aturan, peraturan, syariat yang jelas tadi tu. Walau dan sekiranya sya-Allah, Allah menghendaki, la ja'alakum, dia akan menjadikan kamu ini ummatan wahidah. Kalau dia nak, dia tak perlu nak jadikan kita ni Yahudi, Nasrani, Majusi ke, dia jadikan kita semua Islam. Tapi Allah kata apa? Walakin liyabluwakum fi ma atakum.
untuk dia menguji kamu dalam apa yang dia memberi kepada kamu. Jadi dia dah bagi kita Quran, dia dah bagi kita acuan Allah, dia dah bagi kat kita sibghatullah. Itulah ujian kepada kita. Engkau nak duduk dalam sistem dia, kau nak duduk dalam hudud yang Allah dah bagi, atau kau nak keluar daripada hudud yang Allah dah bagi jelas tadi tu. So itu adalah ujian untuk kita semua. So kalau kita kata, oh kau ni dah lahir Islam tapi tudung pun tak nak pakai, itulah ujian kau. Itulah ujian dia. Lahir daripada perut mak kita, keluar-keluarnya dah Islam. Mak kita dah meninggal dunia, tinggal kita pula dekat dunia ni, sekarang dah jadi ujian untuk kita. Apa yang berlaku pada nenek moyang kita? Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka dah usahakan. Kan? Jadi bagi kita apa yang kita usahakan pula. Mereka itu adalah ummatun qad qalat, umat yang dah lalu, umat yang dah lepas. Nenek moyang kita, zaman khalifah, zaman Rasulullah, dan kita tak boleh nak mempersoal apa yang mereka dah buat. Itu ada dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 134 dan 141. So di situ dah jelas. Kita ni adalah mewarisi apa yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka usahakan, kita tak boleh persoal. Kita tak boleh kata, ni apa ni? Sahabat-sahabat dulu, ni apa ni khalifah dulu? Dengan ada khalifah dulu buat al-haramnya, kan? Muawiyah tukar daripada satu hierarki yang baik menjadi satu monarki. Semua ni adalah perbuatan-perbuatan sahabat-sahabat. Ni semua salah sahabat. Kalau lah dulu tak ada berlakunya perang Jamal dan perang Siffin, semua ni tak jadi. Semua kita salahkan sahabat. Padahal apa yang berlaku, mereka ada kefahaman dan kesilapan mereka. Mereka juga cuba buat sesuatu yang sesuai dengan zaman dan kaedah mereka. Tapi kita tahu, semua itu turut juga datang daripada elemen-elemen kobaran daripada Yahudi dan Nasrani. Mesti ada punya. Tak boleh lah. Yahudi Nasrani ni dia orang tunggu je Nabi wafat, dia nak masuk cucuk jarum, nak memecah belahkan Islam. Itu dah memang dah jadi satu daripada strategi dan kerja buat propaganda mereka daripada zaman Nabi masuk Madinah lagi. Sampailah hari ni. Tak pernah mereka stop. Okay? Itu satu kita kena faham. Kemudian, Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu untuk mencari kebajikan, mencari kebaikan. Ilallah, kepada Allah, marji'ukum. Kita kena kembali rujuk. So, Allah ni nak rujuk kat mana? Kitabnya, Quran dia. Jami'an, semua kita ni. Jadi, kita nak kena tahu, kita ni ada jemaah ke ataupun kita masih seorang-seorang? Kita ni bergerak seorang diri ataupun kita bergerak secara berjemaah? Kita ni hidup secara sendiri-sendiri ataupun kita punya jemaah yang membantu kita, mengapung kita, mengapit kita, yang sentiasa menegur kita, mengajak kita kembali kepada kebenaran, mengajak kita kembali kekal di jalan yang lurus. Fayunabbi'ukum, maka dia akan memberitahu kamu bima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang kamu di dalamnya berselisih. So kita ni sekarang ni duduk dalam keadaan perselisihan. Islam berpecah belah kerana khilaf. Kerana banyak isu-isu yang khilaf. Benda-benda yang furu'. Benda-benda yang menyebabkan kita bergaduh hari ini kerana kekhilafan. Allah bagi Quran, tetapi dengan Quran itu juga kita jadi orang yang khilaf. Kita jadi orang yang sentiasa berpecah belah. Kita tak boleh nak bersatu. Ada Syiahnya, ada Sunninya, ada mazhab-mazhab yang berbeza-beza. Dalam satu mazhab Sunni pun banyak lagi mazhab yang lain. Dan yang bergaduhnya adalah pengikut-pengikutnya yang mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, empat-empat ni dah memang dah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pengikut-pengikut selepas mereka yang banyaknya bergaduh, yang memilih-milih siapa yang mereka nak ikuti dan siapa yang mereka tak nak ikut. Dan di sinilah halusnya propaganda yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani sehingga kita ni jadi orang yang berpecah belah. Hanya kerana khilaf. Padahal kalau kita refer balik Quran, sebenarnya banyak jawapan Allah dah bagi sehingga kita boleh disatukan. Okay, tengok daripada ayat 49 pula. Wa anifkum, dan hendaklah kamu memutuskan bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu ikuti nafsu mereka. Maksudnya nafsu kita ke arah khilaf tadi. Jangan kita ikuti. Perselisihan tadi menyebabkan kita akan sentiasa bertambah perpecahan, bertambah berpecah belah. Kena ikut. Wahzarhum, dan hati-hatilah terhadap mereka, an yaftinuka, berhati-hatilah terhadap supaya mereka ni memalingkan kita daripada sebahagian daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Ma anzalallahu ilaika,
Jadi kita kena hati-hati. Yahudi Nasrani, dia guna Quran, dia terbalikkan. Itu reverse engineering. Dia tahu kat mana kelemahan kita. Dia tahu soft spot kita, hard spot kita. Dia tahu kat mana kita punya G spot tu untuk kita mengubah daripada kita ikut peraturan Allah sampailah kita jadi hamba kepada dia. Itu cara Yahudi dan Nasrani buat. Dan kadang-kadang dia guna balik Islam, dia guna balik kita sendiri. Di kalangan ulama'-ulama'. That's why Nabi cakap akhir zaman nanti ada dua jenis ulama'. Ulama' su' dan ulama' yang betul-betul nak membawa kebenaran. Kita sedang ikut yang mana satu. Itu yang berlaku hari ini. Fa'in tawallau fa'lam annama. Maka jika mereka berpaling, ketahuilah. Fa'lam. Maka ketahuilah. Annama yuridullah. Bahawa Allah menghendaki. Ay yusibahum. Agar mereka menimpakan mereka. Biba'din. Daripada sebahagian yang zunubihim. Dosa-dosa mereka. Kalau kata kita ni, Allah bagi satu musibah. Allah bagi satu kecelakaan. Allah bagi sesuatu benda yang menimpa kita di akhir zaman ni lah. Senang cakap, akhir zaman ini, kita duduk dalam propaganda Dajjalnya, kita duduk dalam keadaan doktrin yang Dajjal dah berjaya menyebabkan kita jauh, tersesat, tak nampak jalan. Sebenarnya mereka sedang berusaha membuatkan kita jauh daripada agama. Semalam kita baca surah Al-Furqan ayat 30 tu. Nak menampakkan bagaimana kita duduk dalam keadaan mengabaikan Quran. Sebenarnya itulah yang mereka nak. Itulah yang Yahudi nak. Dan dia menjadi satu malapetaka dan musibah yang menimpa sebahagian daripada kita akibat daripada dosa-dosa yang kita dah buat. Kesilapan-kesilapan yang kita dah guna. Okay? Wa inna, dan sesungguhnya kasiran minan nas lifasiqun. Kebanyakan daripada manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi fasik ini dalam keadaan berpura-pura. Kebanyakan kita ni dalam keadaan berpura-pura. Kita ditipu. Kita tertipu dengan apa yang ditawarkan oleh angan-angan Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan kita jadi leka, lalai, dan akhirnya kita duduk dalam afahukmal jahiliyah. Kita duduk dalam hukum jahiliyah. Kita duduk dalam keadaan kita mengikut kejahilan yang dibawa, ditaja balik oleh doktrin-doktrin Yahudi dan Nasrani sehingga kita mengabaikan Allah. Waman ahsanu minallah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah hukman, hukumnya liqaumin yuqinun. Bagi orang yang beriman, dia akan memilih hukum Allah. Dia akan memilih sibghat Allah. Dia akan memilih jalan Allah. Siapa yang menjadi orang yang tertipu, yang fasik, mereka akan mengikuti hukum jahiliah. Mereka akan ikut apa yang dibawa oleh sibghah, acuan, celupan jahiliah tadi. So ini adalah satu benda yang kita nak kongsikan. Banyak sebenarnya kalau kata kita rajin membaca Quran, dan kita akan nampak kaedah dan jalan bagaimana kita nak kena membacanya dengan jelas. So ini adalah ayat-ayat yang kita nak kena faham, ayat yang kita nak kena jelas, ayat yang kita nak kena tahu, dan kita baca sebagai satu bentuk prinsip yang akan mengajak kita kepada kebenaran hakikat hidup beragama yang Allah kehendaki. Bukan apa yang kita suka berdasarkan hawa nafsu kita. Okey? Itu kesimpulan daripada saya. Saya serah kepada Ustaz Akmal untuk bagi kesimpulan pula. Okey? Dipersilakan. Okey, tak dengar tak? Kena buka suara. Okey. Alright. Apa yang nampakkan tadi ialah tentang jahiliah. Cerita jahiliah ni kita tidak tahu, cerita kebodohan, cerita tentang keadaan bingung, dalam keadaan sesat. Jadi inilah perkara yang kita nampakkan tadi. Perkara yang paling penting ialah bagaimana usaha kita mencari ilmu, mencari kebenaran, ilmu yang benar, ilmu yang hak. Itulah juga dinampakkan dalam proses Ibrahim mengenal Allah. Dia pun mencari-cari. Banyak cahaya-cahaya yang dicari, cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari. Begitulah juga kita dalam kegelapan, kita sentiasa mencuba mencari cahaya. Jadi itu satu effort, satu usaha yang sememangnya kita perlu lakukan untuk kita mendapat keredaan Allah, untuk kita mendapat sebenar-benarnya arif tentang apa yang Allah dah aturkan dalam alam ini. Jadi kita tak nak jadi orang yang jahiliah, tak nak jadi tergolong dalam golongan orang jahiliah. Kita tak nak mengulangi kesilapan-kesilapan orang yang telah lalu, seperti yang dinampakkan dalam dalam kalangan orang Yahudi dan Nasrani ini. Mereka telah berpecah dan telah terpesong daripada jalan Islam yang sebenar, dan kita pun tak nak.
Tapi begitulah bagaimana kita mengambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran daripada Allah. Apa yang Allah telah nampakkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan kita patut hargailah. Kita patut sentiasa membaca. Nampak? Kalau kita baca sentiasa, bukan saja baca Arabnya tapi baca terjemahannya, baca maksudnya. Dan kita mengikuti kelas-kelas seperti ini, insya-Allah kita akan dipandaikan sehari demi hari. Jadi itulah juga yang nampakkan dalam 58:11. Cerita 58:11 kita boleh tengoklah sekali lalu tentang ayat 58:11 surah Al-Mujadilah ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita ayat ini adalah untuk orang-orang yang yakin, yang beriman, yang telah dibacakan Al-Quran, yang telah membaca Al-Quran, yang telah faham sedikit tentang Al-Quran, yang mahu mengikut apa yang telah dinampakkan Al-Quran. Inilah orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan bagi mereka, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis. Majlis ilmu, majlis muzakarah, majlis tausiah, nasihat. Yafsahallah, fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahallah, Allah akan melapangkan bagi kalian, lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illah. Apabila dikatakan bangun, maka bangunlah. Allah akan meninggikan allazina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, daripada kalian, daripada kalangan kamu. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa-apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Jadi nampak kat sini dalam majlis ilmu ada pengaturannya, ada adabnya, ada disiplinnya. Jadi kita apabila menimba ilmu, kita sentiasa menghormati, menghormati guru yang berhadapan dengan kita. Dalam keadaan berilmu, dalam keadaan beradab itulah kita akan berikan lebih banyak ilmu, kita akan berikan lebih banyak kefahaman, sehinggalah dengan kefahaman itu, dengan ilmu itu akan ditinggikan oleh Allah darjat kita di sisinya. Darjat kita tinggi di sisinya bukan sebab sekadar kepandaian itu, tapi berdasarkan kefahaman itu kita akan berbuat, dan kemudian hasilnya itu yang akan meninggikan kedudukan kita daripada kalangan orang-orang yang mula-mulanya tidak tahu, orang-orang yang jahil, sehinggalah kita menjadi orang berilmu, sehingga kita boleh menunjukkan orang pula untuk mengajarkan kepada orang-orang lain tentang ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang benar. 58:11 tadi itu perkara yang basic lah, perkara asas dalam kita bermajlis. Majlis sama ada majlis ilmu atau majlis apa-apa majlis yang baik, kita perlu menjaga adab dan akhlak kita. Kemudian saya tertarik jugalah dengan apa yang dinampakkan oleh Ustaz Syauqi tadi tentang golongan-golongan ataupun rejim-rejim syaitan inilah. Jadi dalam surah yang sama juga Al-Mujadilah, kalau kita buka ayat 19, kat situ dinampakkan satu lagi tentang golongan syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan, dia menguasai atas mereka syaitan. Fa'ansahum, lalu menjadikan mereka lupa zikrullah, mengingati Allah. Ulaika, mereka itu hizbus syaitan, golongan-golongan syaitan. Ala inna hizbus syaitan, ketahuilah sungguhnya golongan syaitan itu humul khasirun, mereka itulah orang yang lemah. Khasirun ini terlibat juga dengan rugi, orang yang rugi. Okay? Jadi nampakkan bagaimana sebenarnya memang ada syaitan-syaitan yang akan menghasut kita. Syaitan daripada luar ataupun syaitan daripada dalam. Syaitan daripada dalam itu adalah hawa nafsu kita sendirilah. Dan kita cari syaitan-syaitan yang kita tak nampak tu, sebenarnya memang kita tak nampak sebab dia sembunyi dalam hati kita, sembunyi dalam dada kita. Okay? Jadi kita sehingga kita terlupa tentang mengingati Allah. Apa yang Allah pesan-pesankan, apa yang Allah telah ajarkan dalam Al-Quran ini, apa yang Allah telah sentiasa dan telah dinampakkan dalam kitab Allah inilah, kan? Jadi patutnya kita baca supaya kita ingat apa pesanan-pesanan daripada Allah, apa amaran-amaran, apa bahaya-bahaya, sehingga kita mampu mengelaknya dan kita membawa diri kita dan keluarga kita ke arah jalan yang betul. Jadi kalau kita dapat mengelak daripada hizbul syaitan, insya-Allah kita akan termasuk dalam golongan hizbul. Itulah golongan-golongan yang diridai Allah, sebagaimana yang dinampakkan dalam ayat 58-22. Jadi kalau kita buka ayat 22 tu tadi, di situ pula diceritakan tentang hizbullah, golongan-golongan Allah. Siapakah golongan-golongan Allah ini? Okay. Kalau kita tengok ayat ni agak panjang, kita bacakan secara sekali lalu.
La tajidu qauman yu'minuna billah. Tidaklah akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, yuwadduna, berkasih sayang. Jadi sentiasa berkasih sayang. Man haddallaha wa rasulah, dan siapa pula yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walau adalah mereka daripada kalangan bapa mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau asyiratuhum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihim, mereka itulah yang menetapkan dalam hati mereka al-iman, keimanan. Wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhilhum, dan dia menguatkan dengan roh daripadanya, dan dia memasukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, dalam syurga yang mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, radhiyallahu anhum, meridai Allah atas mereka, wa radu'an, dan mereka redha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun, dan sungguhnya golongan Allah itu adalah mereka yang beruntung. Jadi nampakkan tadi perbezaan antara ayat 19 dengan 22 tadi, bagaimana orang-orang beriman saling berkasih sayang walaupun walaupun kat sini nampakkan man haddallah, berkasih sayang kepada siapa-siapa yang walaupun dia menentang. Kat sini nampakkan bagaimana kita sentiasa berkasih sayang antara sesama lain kalangan orang-orang beriman, walaupun ada yang menentang di kalangan bapa-bapa, walaupun ada yang menentang di kalangan anak-anak, walaupun di kalangan saudara-saudara, walaupun di kalangan keluarga-keluarga. Tapi mereka menetapkan dalam hati mereka keimanan, mereka tetap yakin, mereka tetap percaya, mereka tetap istiqomah kekal melakukan apa yang disuruhkan oleh Allah, tetap dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka ini akan diberikan satu anugerah syurga, syurga yang dapat dirasai bukan kita nak tunggu mati nanti, tapi syurga itu telah kita rasai hari ini. Bagaimana dinampakkan kat sini, sebenarnya syurga yang kita nak capai ataupun kita nak bina bermula daripada hari ini, bukan syurga nanti, syurga yang selepas mati tu. Syurga yang selepas mati itu pastinya kita akan dapat setelah kita memahami bagaimana hakikat syurga yang sebenar di masa kita hidup ini. Jadi kita nak membina syurga dalam keluarga, membina syurga dalam masyarakat, membina syurga dalam syarikat kita. Jadi itu semua adalah matlamat kita berdasarkan apa yang telah Allah ajarkan. Dan mereka itulah apabila kita meredai apa yang Allah telah turunkan kepada kita dan kita melakukan dengan baik, dan insya-Allah kita akan mendapat keredaan Allah. Keredaan Allah itu datang dengan ketenangan. Ketenangan itu adalah tanda-tanda kita memperolehi syurga. Dan sungguhnya mereka itulah orang beruntung. Jadi memang kita sangat beruntung kalau kita dah faham tentang Al-Quran ini, kita telah faham bagaimana nak melaksanakan, dan kita telah mampu menyelesaikan banyak masalah dengan ilmu Al-Quran ini. Maka itulah kita dapat, waktu itu kita dapat merasakan bagaimana untungnya kita mengetahui, memahami tentang apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini. Jadi itu kaitan dengan apa yang nampakkan tadi, dua golongan sama ada kita yang ini, dua golongan ni yang kita sendiri yang pilih lah, sama ada kita nak berada dalam golongan Allah ataupun golongan syaitan. Kita nak mengikut sibuatullah ataupun kita nak mengikut jalan-jalan syaitan tadi. Ittabi khutuwati syaitan, jalan-jalan syaitan yang kita sebenarnya boleh, itu semua atas pilihan kita. Nak ikut tak ikut. Kita kena bijak berfurqan, kita bijak berfikir dengan ilmu yang ada. Jadi jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan bagaimana nampakkan tadi, memanglah apa yang telah berlaku hari ini kerana kejahilan umat Islam sendiri dalam memahami wahyu. Cerita wahyu ni kita perlu faham, bukan sekadar baca, kita perlu tanya, kita perlu banyak bertanya, kita perlu banyak belajar, perlu banyak membaca, perlu banyak memerhatikan bagaimana kerja buat orang-orang Yahudi dan Nasrani dibandingkan dengan kerja buat orang Islam pada hari ini. Bagaimana pula dibandingkan dengan cerita-cerita yang Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi itu semua adalah melalui satu proses pembelajaran yang panjang, dan itu perlu dimulakan sekarang dan perlu diteruskan sehinggalah ke
ke akhir hayat kita nanti. Jadi saya nak bawa satu hadis. Nampakkan satu hadis daripada, kat sini nampakkan daripada Sunan Ibnu Majah. Wahai Rasulullah, Rasulullah telah mengatakan sesuatu. Ini daripada riwayat ini daripada Ziyad namanya. Hadatsana Abu Bakri Abi Syaibah, hadatsana Waqi', hadatsana Al-Amash an Salim bin Abi Ja'di an Ziyadi bin Labid wala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini nampakkan disampaikan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, daripada Al-Amash daripada Salim bin Abi Ja'di, daripada Ziyad bin Labid. Ini dia punya kira perawi dia Ziyad bin Labid. So, Rasulullah SAW berkata sesuatu kepadaku. Akan tiba satu masa nanti bahawa ilmu ini akan hilang. Jadi kemudian Ziyad berkata, wahai Rasulullah, bagaimana ilmu ini akan hilang bila kita membaca Al-Quran dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita sampailah kepada hari akhirat. Dia berkata, Rasulullah baginda berkata, semoga ibu kamu mengajarkan kamu. Saya ingat kamu adalah orang yang paling cerdik di Madinah ni. Rasulullah kata dia ingat Ziyad ni adalah orang paling cerdik di Madinah. Jadi nampakkan ada satu perkara yang Ziyad ni tertinggal, yang dia tersalah pandang. Kata bukan masalah orang Yahudi dan Kristian itu tidak membaca kitab Taurat dan Injil, tetapi mereka tidak berbuat apa yang terkandung di dalamnya. Jadi kat sini dinampakkan bagaimana sebenarnya bacaan itu kita baca, tapi kefahamannya yang hilang. Kefahaman itulah perkara yang sama juga berlaku kepada orang Islam pada hari ini. Kalau dinampakkan orang Yahudi dan Nasrani itu baca tapi dia tak buat apa yang terkandung dalam kitab itu. Malah kitab itu sendiri diubah. Apabila mereka tak perhati, mereka tak setuju, mereka ubah. Jadi mereka ubah, mereka semakin sesat lah. Maksudnya daripada zaman dulu sampai hari ini berapa banyak yang telah diubah. Hingga hari ini mereka tak boleh nak dibetulkan lagi. Sedangkan Al-Quran itu ada. Al-Quran itu yang paling lengkap pada hari ini. Kita yang dapat. Tapi pada masa yang sama, orang Islam masih lagi tidak bersungguh-sungguh dalam memahami Al-Quran, dalam melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Kefahaman itu memang telah hilang. Apa yang ada hanyalah tulisan itu saja. Bacaan-bacaan itu saja. Penulisannya telah dikaburi. Kefahamannya telah dikaburi dengan fahaman-fahaman lain daripada luar. Daripada Yahudi dan Nasrani ini sendiri, daripada orang-orang Syirik, daripada orang etis yang tidak percaya Tuhan, daripada fahaman-fahaman Ananiah. Fahaman Ananiah ni apa yang mereka nak buat, mereka buatlah. Masalah-masalah LGBT, masalah-masalah feminisme dan banyak perkara lah tentang kefahaman-kefahaman di luar ni. Benda itu semua telah mengaburi kefahaman dalam apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi hari ini bukan bacaannya tak ada, bacaannya ada tapi kefahamannya yang telah hilang. Jadi itu saja kesimpulan bagi dari saya serahkan mula kepada Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan kita. Hari ini rasanya paling panjang ni, 1 jam 23 minit. Sebab kita nak menampakkan kepentingan dan keperluan kita memahami perbezaan Sibghatullah dan acuan jahiliah tadi tu. Bagaimana terdapat dua golongan syaitan dan golongan Allah. Dah kenal Dah boleh nampak Dan kemudian kita nak ikut golongan mana? Tu Umi Hafsah dah tanya dah tu soalan tu. Okey, Ustaz Akmal, dia orang minta pastekan teks hadis tadi tu untuk sahabat-sahabat kita tahu, boleh masuk dekat dalam group discussion kita nanti dan di situ kita boleh kenal lah. Boleh baca sendiri teks hadis tu. Sebenarnya teks hadis akhir zaman ni ada dalam 40 hadis dan kebanyakan hadis-hadis ni adalah hadis yang reliable yang boleh kita yakini dan kita percaya. Tambah pula daripada sanad yang jelas datangnya daripada sahabat-sahabat jaluran Ibnu Mas'ud, Khuzaifah Al-Yamani. Ini geng-geng yang memang sangat rapat dengan Nabi dan mereka ni adalah penjaga-penjaga rahsia Nabi. So kita tahu, dia orang tahu rahsia Nabi tu dan mereka banyak dapat hint daripada Nabi apa yang bakal berlaku di akhir zaman dan mereka ni adalah orang yang banyak bertanya tentang apa yang akan berlaku, tanda-tanda kiamat yang jelas. Mereka tak banyak tanya tentang amalan-amalan. Dia orang ni tak suka tanya apakah fadilat gini, tak. Dia orang ni tanya
Ni kalau jadi macam ni, akhir zaman macam mana? Kalau apa yang akan berlaku, the worst thing ever yang akan berlaku di akhir zaman nanti, Nabi dah londehkan kepada dia orang. Nabi bukan tahu benda gaib, tetapi Nabi membaca tanda. Pattern yang berlaku pada zaman Nabi, dia akan jadi satu pattern yang akan kembali berulang di zaman kita. So Nabi tahu pattern tu, Nabi bagi tanda-tanda. So kita membaca tanda-tanda, dan tanda itu sebenarnya dah ada depan mata kita. Anak kita sendiri, jangan tunggu esok lusa. Lepas ni tanya terus, apa yang dia tahu tentang Islam? Apa yang dia tahu tentang iman? Apa yang dia tahu tentang Quran? Basic things itu saja pun akan menguji spark kepala kita ni, mana level anak-anak kita sedang berada. Di mana kita sendiri sebagai ibu dan bapa, tanya sirah Nabi, kita boleh jawab ke tidak? Tanya pasal sunnah Nabi yang paling besar, kita boleh jawab ke tidak? Tanya ayat Quran yang paling penting yang kita kena pegang sebagai hujah untuk kita melawan Dajjal, melawan syaitan, melawan hasutan jahiliah, kita boleh jawab ke tidak? So soalan-soalan ini kita sendiri yang kena tanya dulu diri kita, dan kita jangan persoalkan orang di luar daripada rumah tangga kita lagi. Persoalkan dulu orang-orang yang di dalam rumah tangga kita dulu. Okey? Itu part yang kita kena sama-sama kenalilah. InsyaAllah tadi saya ada post satu link dan juga satu, orang kata apa, jemputan khusus kepada sahabat-sahabat yang mana yang mungkin ada sebahagian kita daripada kalangan kita semua ni dah pun enroll program parenting Al-Quran Minded, dan bagi mereka yang berhajat, kita boleh jemput untuk sama-sama masuk join dalam program bicara ataupun program parenting yang akan kita kendalikan tidak lama lagi pada 21 hari bulan 11 ini. Tak jauh dah, minggu depan lagi kita akan dah mula start. Dan bagi mereka yang berhajat untuk tahu lebih lanjut tentang program-program ni, dia ada link dekat situ dan daftar dalam program parenting, dan insyaAllah di situ sangat-sangat bermanfaat bagi mereka yang dah lama mencari program pembinaan akhlak sesuai dengan kefahaman sibrah Al-Quran tadi melalui cara dan teknik yang tepat dan betul, insyaAllah. Okey, itu saja kepada semua yang menonton. Kita ucapkan terima kasih, mohon ampun dan maaf terlebih makan masa anda semua. Inilah Sibrin, inilah lauk, inilah makanan kita yang kita kena sama-sama lalui, kena hadap. Anak-anak kita itulah makanan kita sebenarnya. Tahu, jangan makan anak orang lain lagi, makan anak sendiri dulu. Tahu, check dia, uji dia, tasmek, test dia. Tahu, kalau suami jangan test bini orang lagi, test bini sendiri dulu. Faham ke tidak apa yang kita selama ni dah akad nikah, dah kahwin berapa lama, rukun nikah pun tak ingat dah, lupa dah rukun nikah tu apa kan. Test balik, jelas sampai kita faham kenapa kita berkahwin, kenapa kita bersama-sama dengan isteri kita, untuk pergi lebih jauh lagi hubungan tu, bukan sekadar suami isteri di dunia, tetapi diikat sebagai pasangan bidadari suami isteri sampai ke akhirat nanti, insyaAllah. Okey, itu sajalah daripada saya. Mudah-mudahan kita sama-sama jadikan apa yang kita dapat manfaatkan daripada program hari ini, supaya kita jelas hala tuju kita, sama ada kita duduk dalam acuan jahiliah ataupun kita duduk dalam sibrah Allah. Okey, kita jumpa esok hari Khamis. InsyaAllah kita akan kupas lagi episod tentang jahiliah dan juga sibrah ini dengan lebih mendalam. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih kerana berkongsi. InsyaAllah semoga dia mampu untuk memberi manfaat kepada anak cucu kita, insyaAllah. Itu saja daripada kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri, kekurangan kami dalam penyampaian. Kami mohon ampun dan maaf. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.